belum cikgu. Kelompok dari makan apa masak kita bisa cukup. Ya. Lagi boleh makan aja. Kalau kecil boleh ke? Boleh pasti. Iya. Jom sambil untuk cikgu dulu pastilah. Jadi bu. Okey, hari ini kita akan belajar novel Hafazat Ombak karya Zailani Taslim. Itu nak kamu buka muka surat 102. Dua juga. Okey. Ini semua. Ini benar-benar ni. Masih bawa buku Ada lima buku. Ada. Okey, untuk ringkasan sinopsis, cikgu dah ringkaskan untuk kamu lah. Farhat membaca. Novel ini mengisahkan Farid yang mengambil alih syarikat batik Nusantara selepas kematian ayahnya. Haji Badrun, walaupun tiada pengalaman dalam perniagaan, dibantu oleh kerani setia Gaston, bahkan niaga berpengalaman Encik Mohsin dan sahabatnya Zuraida. Farid berusaha memodelkan corak batik sambil mengekalkan tradisi. Kehadiran Hartini Nur, graduat sendirikan fabrik untuk membantu menaikkan kualiti dan pasaran batik mereka. Dalam sinopsis ini, siapakah watak utama dia? Farid. Betul, Farid. Iaitu menguruskan syarikat batik Nusantara yang balik setelah kematian bapaknya, itu Haji Badrun. Yang seterusnya Ifan. Kejayaan ini menimbulkan kemarahan besar, iaitu pemilik syarikat batik Raja Wali yang menghasut dan menyebabkan kebakaran bangsa batik Farid. Namun patut dengan dengan sokongan keluarga rakyat berjaya mengatasi cabaran sehingga ditangkap polis. Sorry, batuk itu. Perniagaan batik keluarganya kembali berkembang. Hikmat saya cikgu sahabat juga. Dia mengambil masa sikit dia batuk. Dengan tempahan dari Singapura dan Kuala Lumpur menentang sementara Zuraida melanjutkan pelajaran. Hal ini berkahwin dengan Farid berhasrat menyambung pengajian sebelum berkahwin. Melambat. Lambat sangat hikmah ni. Allah ramaikan kita bahas dan semuanya mempertahankan Malaysia di keluarganya. Okey, tahukah Mukhtar ini? Sama Mukhtar merupakan rakan sepecahan syarikat batik Nusantara, iaitu syarikat batik Raja Wali. Syarikat batik Raja Wali lain musuh dia tak? Musuh Nusantara tadi tu? Nusantara. Musuh dia syarikat batik Raja Wali. Saingan. Saingan. Wujud juga orang kedua. Wujud terutamanya perniagaan Melayu. Kalau Cina tak ada juga. Mungkin ada. Seterusnya adalah tema. Tema ini adalah novel dipersembahkan tema tentang kegigihan seorang raja untuk memajukan syarikat. Itu Farid memajukan syarikat bapaknya, itu Batik Nusantara. Dan persoalan novel ini adalah persoalan kasih sayang antara ahli keluarga. Yang kedua, persoalan cabaran dalam menjalankan perniagaan. Yang ketiga, persoalan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Yang keempat, persoalan manusia yang tolong menolong, dan persoalan sikap memandang rendah. Dan seterusnya adalah nilai. Cikgu nak kamu ingat peristiwa ini, dan cikgu akan ada aktiviti selepas ni. Kita boleh bersihkan dulu. Iaitu nilai yang pertama, Fatin baca. Yang pertama ialah kasih sayang.
dan saya amat menyayangi anak-anaknya. Sebagai ibu, dia sanggup berkorban menjaga anak-anaknya. Yang kedua, Julan. Kegigihan. Farid gigih berusaha untuk mengembangkan perusahaan Cikgu didaikan matanya. gaduh, cikgu. Maaf, didaikan gaduh. Belajar Gaduh-gaduh Ya, belajar perusahaan matanya sehingga dia berjaya. Iqbal. Ah, Yang keempat. ada Yang ketiga. nilai murni keberhasilan. Farid berani menanggung risiko untuk mengembangkan pemasaran syarikat batiknya dengan membina bengkel baharu. Yang keempat, Fahad. Iaitu nilai keempat adalah nilai bertanggung jawab. Iaitu Farid bertanggung jawab menarjui syarikat keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Yang terakhir, bukan baca dia. Yang terakhir, Muhammad Mahmati. Farid selaku pengurus syarikat batik Nusantara dan para pekerjanya selama 57 orang saling menghormati antara satu dengan orang lain. Cikgu nak ingat dan tulis untuk Ya. aktiviti selepas ni. Boleh cikgu? Ya, boleh cikgu, boleh. Tulis cikgu. Tulis ya, tulis. Screenshot dulu, saya screenshot. Boleh screenshot. Macam mana? Sudah. Dah? Dah cikgu. Sudah cikgu. Dan seterusnya adalah pelajaran. Kita hendaklah tabah dalam menghadapi dugaan dalam hidup. Yang kedua adalah kita perlu gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Itu seperti Farid gigih mencapai kejayaan sehingga mendapat 57 orang pekerjanya. Yang ketiga ialah kita seharusnya mengelak daripada bersikap hasad dengki terhadap pencapaian orang lain. Iaitu kebanyakan pelajar sekarang dengki dengan satu sama lain. Ya. Cikgu Julan, cikgu tidak beritahu Ya, ada Julan. yang mengecil di atas Dia tidak ada batas itu. lah. Yang keempat adalah kita adalah mementingkan kasih dan sayang antara keluarga. Cikgu akan dekat. Teruskan cikgu, teruskan. Dan terakhir, kita seharusnya bersikap sederhana dalam apa jual aspek kehidupan. Faham tentang pengajaran? Faham. Itu juga kata aja. Dah? Yang terakhir, aktiviti roda nilai. Cikgu akan menanyakan nilai. Cikgu kami ambil contoh lah cikgu. Contoh peristiwa yang sebenarnya tadi. Maksudnya seorang nilai seorang belajar. Ya. Seorang nilai satu. Seorang nilai dan seorang peristiwa. Mesti belajar. Cikgu nak yang ni sedikit mempunyai masalah teknikal. Cikgu akan menggunakan cikgu lah. Boleh cikgu. Boleh cikgu siapkan. Saya nak Fatin tekan di hadapan. Tekan din. Tekan sana Fatin, tekan sana. Oh. Ni ke cikgu? Ya. Musim cikgu. Oh. Oh, canggih dunia sekarang cikgu. Nilai Muhammad Mahmati. Bagikan contoh peristiwa. Nilai Muhammad Mahmati ialah Boleh kaitkan situasi sebenar. sebenar. Okey. Dalam sesi sebenar, kita haruslah menghormati terutamanya orang yang berbuat kita. Contohnya seperti ibu bapa, guru, orang tua, seperti datuk nenek ataupun orang masyarakat. Seterusnya Iqbal. Iqbal dulu lah. Nanti Iqbal sini. Iqbal sini je kan? Boleh? Boleh. Musim cikgu. Ya, ya. Iqbal cikgu. Pesan cikgu cikgu. Apa ke cikgu? Muhammad Mahmati sudah. Sekali lagi. Cikgu.
nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang. Contohnya ahli keluarga Farid, dia memberi sokongan dan kasih sayang kepada Farid supaya berusaha untuk mengembangkan syarikat batik yang ditinggalkan oleh Allah bapaknya. Itu sebenarnya Saya cikgu. Dekat 2 kali je lah. Orang ni. Apa dia? Kegigihan. Kegigihan. Oh, ini mungkin yang saya dapat di kelas yang satu lagi. Itu tadi saya. Okey, untuk nilai kegigihan ni kita sewajarnya harus sentiasa gigih dalam melakukan apa-apa saja perkara yang kita usahakan. Walaupun itu susah ke senang ke, mesti gigih untuk mendapatkan markah yang terbaik. Kita temukan terakhir Farhat. Anak cikgu. Anak cikgu cikgu. Nilai bertanggungjawab. Nilai 10 lagi adalah nilai tanggungjawab, yang mana Farid bertanggungjawab untuk meneruji kilang batik Nusantara bapanya yang sudah almarhum. Terima kasih. Kita temukan tepuk tangan semua. Dan cikgu nak tanya pengajaran. Pengedaran biasa. Siapa nak jawab apakah pengajaran yang terdapat dalam novel ini? Iqbal? Sini saja cikgu. Ya, boleh. Kita sedang berani untuk memikul amanah yang telah diberikan. Contohnya Farid berani memikul, membawa, menerusi dan mengembangkan syarikat batik yang dilakukan oleh bapak dan Okay, betul. Terima kasih, Mas. Yang seterusnya Farhan. Ya, cikgu. Okey. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran yang kedua. Kita adalah memberikan kasih sayang antara keluarga, antara ahli keluarga, iaitu Farid sanggup meneruskan legasi bapanya untuk menguruskan syarikat batik Nusantara peninggalan arwah bapanya. Yang seterusnya Saya. Okey. Seterusnya adalah sikap sederhana. Kita mestilah bersikap sederhana. Kita mestilah bersikap sederhana. Walaupun kita orang kaya, tetaplah sederhana. Boleh walaupun sedikit sama ayatnya. Pelajaran yang keempat ialah sikap hasad dengki. Kita harus mengenal sikap hasad dengki terhadap orang lain. Contohnya, sekiranya orang itu lebih lagi daripada kita janganlah cemburu ataupun bahasa dengki sama orang tersebut. Ya. Sekian, terima kasih. Sebelum tu, cikgu Cikgu, saya tak nak ajak semua, banyak sangat cikgu. dan juga merumuskan novel ini, iaitu sebagai seorang anak kita perlulah mempunyai ketabahan dan keberanian untuk mengurus sesuatu pekerjaan supaya pada masa depan kita akan lebih mempunyai sikap yang lebih berani lah. Ya. Itu saja dari situ. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu.